Baik, kita buka majlis dengan membaca umul kitab ila hadrat Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram ashab izam sya'ilahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallah wal huda wala in taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyukraha ya'uda fil kubri kama yukraha yuzafu ila nar. Alhamdulillah yang dihormati Fadil Tuan Imam kita Tuan Haji Gani, tak lupa juga Tuan Bilal, seterusnya Tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, jawatankuasa, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmatullah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana Allah taala memberikan kesempatan pada kita pada pagi ini untuk hadir salat subuh berjemaah. Samping Allah taala berikan kesihatan pada kita, kita juga hadir untuk kita sama-sama memarahkan rumah Allah serta menambahkan dan memantapkan ilmu kita insya-Allah. Jadi pagi ini kita sambung ulasan kata-kata hikmah Syekh Ibn Athaillah pasal yang ke 10. Tapi dah pasal 10 dah habis belum? Sampai muka surat apa? 324. Okey. Seterusnya saya menyatakan lepas itu tak habis lagi InsyaAllah. Seterusnya qala musannifu Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidarin amin. Telah katalah oleh musannif atau pengarang kitab, dan mudah-mudahan insya-Allah beri manfaat akan ilmunya dalam dua negara, dunia dan akhirat. Seterusnya Syekh menyatakan wastiftah libabil ghuyub. Wastiftah kan? Wastiftah libabil ghuyub atau wazan istaf'ala. Istaf'ala yastafilu istif'alan bahwa mustafilun wa zaka mustaf'alun. Istaftah li babil ghuyub, pembukaan kepada pintu perkara gaib. Ni berkenaan apa ni? Solat kan? Pembahasan solat itu kan. Faedah solat, kalau atas tu disebut faedah solat membersihkan anda daripada dosa. Dalam sebuah hadis menjelaskan, apa pendapat anda kalau sebuah sungai berada di depan rumah salah seorang daripada anda dan anda mandi sebanyak 5 kali sehari daripada sungai tersebut? Adakah akan masih ada sebarang kotoran yang melekat pada badan? Sudah tentu tak ada lah kan, habislah.
kotoran tadi. Itulah ibaratnya dengan solat yang kita dirikan sehari semalam itu, insya-Allah Allah Ta'ala bersihkan kita daripada sebarang dosa. Kecuali dosa besar lah. Dosa besar ni memanglah kena bertaubat pada Allah. Baik. Jadi seterusnya Syekh menyatakan wastiftahun libabil ghuyub, dan solat juga pembukaan kepada pintu perkara gaib. Pembukaan kepada pintu perkara gaib, benda-benda yang kadang-kadang kan orang tak solat dia tak tahu benda tu. Jadi bila orang solat dia nampaklah benda-benda tadi ya. Tapi semua itu dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Kalau mata Allah tak izin pun tak nampak juga. Gelap gelita tu tak. Gitu. Baik. Ketika mana anda berada berdiri dalam solat, anda sebenarnya sedang mengetuk supaya dibuka pintu-pintu gaib, pintu-pintu perkara gaib secara langsung. Lihatlah kepada rukun-rukun iman dan rukun yang keenam, rukun iman yang 6 dan rukun yang keenam, iaitulah beriman kepada perkara gaib. Rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 apa dia? Iman pada qada dan qadar kan. Beriman qada qadar ni dia ada kaitan dengan perkara gaib. Tapi sebenarnya ke-6 tu pun ada kaitan dengan perkara gaib. Percaya pada Allah, gaib tak? Gaib. Percaya pada kitab, gaib tak kitab? Gaib ada, kitab adalah. Beriman dengan Rasul, para malaikat, gaib. Rasul gaib, tak nampak, dah meninggal lah, tak ada, wafat kan. Kemudian malaikat pun gaib, tak nampak. Mana semua tu boleh katakan ada kaitan dengan perkara gaib. Qada-qadar pun begitu juga. Sekiranya anda memerhatikan semuanya dan berada dalam solat anda itu mengingatkan anda akan perkara gaib secara keseluruhannya. Lebih-lebih lagi apabila anda mengucapkan contohnya kalimah Subhanakallahumma. Subhanakallahumma, Maha suci engkau wahai Tuhanku. Maha suci engkau ya Allah Tuhanku. Ini merupakan satu bentuk peringatan, memperingatkan seorang kepada Allah Ta'ala lah. Yang mana Allah Ta'ala ni sifat gaib. Gaib tak nampak. Kita tak nampak apa yang lakukan Allah Ta'ala di sebalik tabir, kita tak nampak. Betul tak benda lain selain daripada rukun dam tu? Dosa pahala. Dosa pahala dapat tak? Dapat kan gaib. Kalau dapat senang kan. Rasa pahala tak nampak, gaib. Dah banyak lagi lah. Mizan, titian, siratal mustaqim, gaib. Banyaklah benda tak gaib. Jin, syaitan, nampak gaib. Jadi yang paling besar ialah antara kita dengan Allah. Jadi Allah Ta'ala ni zat wajibul wujud, zat yang wajib wujud, yang tidak nampak dilihat dengan mata kasar, tetapi dia ada, memperhatikan apa yang kita lakukan. Baik. Kemudian nombor 101 tu dah baca belum? Okey, seseorang boleh menunaikan solat dalam keadaan khusyuk bila memahami kalimat-kalimat dibaca solat. Sambil mengerjakan semua sunat solat. Oleh itu sepatutnya kita belajar memahami makna kalimat yang disampaikan di hadapan Allah Ta'ala di sepanjang solat. Itu memang antara kata cara lah. Cara kita nak memahami ataupun timbul rasa khusyuk dalam solat. So kita kena faham dah setiap kalimat yang kita baca. Bukan hanya sekadar kita menuturkan di lidah, tetapi masuk ke dalam hati kita setiap kalimat yang kita baca. Itu juga dengan surah-surah yang kita baca. Cuma kalau imam baca surah-surah yang berat-berat ni, kadang
Imam je tahu makna dia. Yang makmum tak tahu makna. Tak. Surah-surah yang berat-berat lah. Kalau tadi imam baca surah apa tadi imam? Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Kan? Separuh orang tu dia faham mana tu. Separuh dia tak tahu mana. Tak. Dia tak tahu apa benda lah imam baca. Kan? Tapi ayat tu berkenaan dengan ciri-ciri orang yang berjaya kan. Ciri-ciri orang berjaya. Macam mana nak jadi orang berjaya? Kan? Allazina hum fi salatihim yukhashi'un kan? Orang yang dalam solatnya khusyuklah kepada Allah Ta'ala kan. Itu sebutlah ciri-ciri. Jadi kalau orang yang faham, insya-Allah lah akan menimbulkan lagi perasaan khusyuk dan tawaduknya kan, tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebut tentang ciri-ciri macam mana kita nak jadi orang berjaya. Baik, seterusnya di samping itu, sepanjang mengerjakan solat, jangan sampai melakukan hal-hal yang makruh atau meninggalkan sunat solat. Sunat solat pun kena buat. Perkara-perkara yang makruh, yang mungkin boleh membatalkan solat kita. Antara apa perkara makruh solat apa dia? Mata melia. Dengan solat mata melia, pandang kiri, pandang kanan, pandang atas, pandang bawah. Kan? Tu benda yang makruh lah. Dalam solat. Apa lagi perkara makruh solat? Perkara makruh solat. Dia tak batal solat tapi makruh. Dan silap-silap boleh batal lah solat kita. Ada? Was-was. Suara kuat. Okey. Suara kuat. Mengajarkan solat suara kuat. Mengganggu orang sebelah lah. Ataupun contohnya tidak bersiwak. Baru makan apa tadi kan, jogging, potai semua. Rokok kan. Rokok ni separuh ulama kata haram je. Tahu tak? Ada rokok sini ke? Tak ada kan? Kadang orang rokok ni diam je, dia tak cakap apa, diam je. Tahu tak? Tapi di luar solat kita tahulah dia merokok. Jadi sebaik-baiknya kita bersiwak lah, bersugi. Sebab kita nak solat. Ataupun berhenti terus lagi elok lah. Itu paling baik. Macam tu. Dan Kementerian Kesihatan pun kata benda yang tak elok. Kalau zaman sekarang apa? Time sekarang kan corner compound kan. Corner compound kalau seandainya menghisap rokok di tempat makan. Tempat makan. Dan tak disediakan lagi atau sebulan sekali menilai diri sendiri. Ada buat tak? Seminggu sekali, sebulan sekali ni satu ciri-ciri lah kita nak berjaya dalam solat. Muhasabah diri. Janganlah macam asal belakang tengok balik CCTV ada CCTV. Baik, inilah je masa kita kawalan tu kelompok tu ulama salah penjemaah Khilafatul Kifayah munafik jemaah melazik lelaki
Okey. Itulah dosa besar. Dah. Seterusnya Syekh Ghazali jika terikat